dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala mau kebaikan diperolehi oleh seseorang hamba-Nya, kalau Tuhan mau satu orang itu dapat kebaikan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan, akan mempercepatkan dia menerima satu penderitaan masa di dunia. Makna dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia sayang kita, Allah Subhanahu wa taala kalau dia sayang kita, kalau Allah dan Nabi sayang kita, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan kita ditimpa satu susah. Begitu. Wa iza arada Allahu bi 'abdihi syarr, dan apabila Allah Subhanahu wa taala nak satu kejahatan, satu keburukan menimpa seseorang manusia, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanggung balasan daripada menimpa satu-satu orang yang buat dosa. Tuhan tangguh sehingga tiba hari kiamat. Hari kiamat baru Tuhan balas dosa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa kalau sekiranya kita ditimpa apa-apa musibah, kalau sekiranya kita ditimpa apa-apa susah, itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Kerana biasanya manusia apabila dia ditimpa musibah, dia ingat Tuhan. Manusia kalau dia ditimpa susah, dia ingat Tuhan. Manusia apabila dia sakit, dia ingat Tuhan. Manusia apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan satu ujian yang dia tak tertanggung, dia ingat Tuhan. Manusia bila ingat Tuhan, itu tanda Tuhan sayang dekat dia. Sebaliknya, kesimpulan kedua yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah, barang siapa yang sepanjang hidup dia, dia tak pernah susah. Sepanjang hidup dia, dia tak pernah sakit. Sepanjang hidup dia, dia tak pernah ditimpa apa-apa kesulitan atau penderitaan, maka itu tanda Allah Subhanahu wa taala kurang sayang dekat dia. Kerana manusia bila dia sihat sedia, bila dia tak pernah susah selama-lamanya,
dia kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kurang ingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kurang sayang kepada dia. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna izamal jazai ma'a izamil bala. Nabi kata sesungguhnya besar pahala kalau sekiranya besar ujian. Nabi SAW kata, satu-satu orang manusia ni dia akan dapat pahala yang besar kalau sekiranya dia diuji dengan ujian besar. Dia kena uji dengan ujian besar dan dia sabar, pahala dia besar. Begitu. Wa inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahu. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia kasih kepada satu-satu hamba. Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang dekat satu-satu hamba, ibtalahum, dia akan uji mereka. Tanda sayang Tuhan kat kita, dia uji kita. Faman radiya falahur ridha. Nabi kata barang siapa redha dengan ujian Tuhan, maka baginya keredaan Tuhan. Tuhan test kita macam-macam, tuan-tuan. Hari ini kita tengok ujian Allah Subhanahu wa taala mai dekat manusia ni macam-macam rupa. Ada ujian yang mai dalam bentuk umum, pakat kena belaka. Ujian tak turun. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian tak turun ni kena semua. Orang yang rajin semayang, orang yang rajin mengibadat kat Tuhan, orang yang jaga diri tidak buat maksiat, sama aja menanggung susah kerana tak ada ayam. Seperti mana kesusahan yang ditanggung oleh orang yang tak semayang, oleh orang yang banyak buat maksiat, oleh orang yang hidup bergelumang dosa. Sama aja. Ujian kadang-kadang dia main dalam bentuk yang umum. Umum mengenai orang baik dan orang yang tak baik. Kadang-kadang ujian dia main dalam bentuk kelompok. Dia tak main dalam bentuk umum, tapi dia main dalam bentuk dalam kumpulan, dalam satu pasukan, dalam satu grup yang tertentu saja. Kumpulan Al-Qaeda saja kena. Kumpulan lain tak kena. Itu ujian dalam bentuk kelompok. Kan? Ada pelajar kita seorang dulu rajin jadi imam. Masa saya mengajar di Bayan Baru dulu, ada satu sahabat kita pelajar Mahat Tahfiz yang badan sedap-sedap, baca Quran sedap tu. Sampai hari ini masih ditahan lagi mengikut sumber beritanya. Sampai hari ini masih ditahan lagi di Yaman. Dia habis di Mahat Tahfiz Pulau Pinang, dia pergi sambung belajar di Yaman. Lepas itu kena tahan dengan pihak berkuasa Yaman kerana disyaki terbabit dengan kumpulan Al-Qaeda. Itu ujian dalam bentuk kelompok. Sama ada orang kelompok itu ataupun orang yang dituduh daripada kelompok itu. Mereka diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ujian main dalam bentuk individu. Orang lain tak kena, kumpulan mana pun tak kena, dia individu dia kena. Maka ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ni berbagai-bagai. Kadang-kadang ujian pada individu, antara satu individu dengan satu individu tak sama. Ada individu yang Allah uji dia dengan sakit. Duk sihat elok. Kawan saya baru 4 hari lepas. Duk sihat elok, umur baru 42. Angkut bata je. Angkut bata merah tu. Angkut dua kereta surung, terus rebah. Masuk hospital, masuk CCU. Jantung. Masuk hari mula lagi, doktor dah kata dekat isteri dia, kami tak janji keselamatan untuk suami puan. Tapi apapun, eloklah kalau puan nak balik, nak buat sembahyang hajat, nak buat baca Yasin, nak bagi tahu adik-beradik pun eloklah. Dia kata, kerana terus terang kami habaq supaya puan tak terkejut, keadaan dia sangat kritikal. Tak sangka
4 hari sebelum tu, 5 hari, seminggu sebelum tu, sebulan sebelum tu, tak sangka dia nak rebah, nak jatuh, terus nak jadi serius macam tu. Tu ujian pada dia. Dia diuji, isteri dia diuji, anak-anak semua diuji. Anak sulung baru masuk tahun 1 universiti. Anak sulung baru masuk tahun 1 universiti. Isteri tak kerja. Itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpa kepada dia sebagai individu, dan turut menanggung dan merasa ujian itu adalah isteri dan anak-anak dia. Masing-masing dalam susah hati dan kesusahan memikirkan kesihatan suami, kesihatan bapa, dan memikirkan masa depan mereka sekeluarga. Ini ujian, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Tuhan kalau dia kasih dekat satu-satu kaum, ibtalahum, dia akan uji kaum itu. Faman radhiya falahur ridha. Siapa yang boleh redha, boleh terima ujian Tuhan. Apa juga ujian mai kat dia, dia terima. Ini ujian Tuhan dekat dia, dan dia minta supaya Tuhan bagi kekuatan dan kesabaran pada dia. Falahur ridha. Nabi kata, maka baginya keredaan Tuhan. Dia redha dengan apa yang Tuhan bagi ke dia, Tuhan redha pada dia. Wa man sakhita falahu sukh. Tapi barang siapa yang jadi marah dengan ujian Tuhan. Tuhan test dia, dia marah Tuhan. Tuhan uji dia, dia nak marah ke Tuhan. Tuhan buat sesuatu, timpa ke sesuatu susah kepada dia, dia jadi hilang kesabaran, dia nak marah Tuhan. Falahu sukh. Maka baginya kemurkaan Tuhan. Kita kena ingat, kita marah Tuhan, Tuhan tak jadi apa. Tapi kalau Tuhan murka dekat kita, kita susah, kita tak ada tempat nak mengadu dekat siapa-siapa. Jadi tak ada guna kita marah-marah pada ketentuan, kepada takdir Tuhan. Kerana sifat marah kita kepada Tuhan menyebabkan kita bertambah susah, bukannya bertambah senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan mati kerana kemudaratan yang menimpa kamu semua. Kalau Allah test kita dengan satu susah sebab sakit, yang difahamkan sakit ni tak boleh sembuh misalnya, ataupun susah kerana tak ada duit, macam-macam usaha dia buat tapi tak nampak jalan dia nak boleh duit. Mana-mana manusia yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa bentuk ujian pun, janganlah sampai dia bercita-cita biar mati pun tak apa daripada susah macam ni. Fa in kana la budda fa'ila. Tapi kalau tak dapat, tidak, tak payah dah, dia rasa kecewa sungguh dengan ujian yang menimpa dia. Tak dapat, tidaklah, dia tak boleh nak bohong diri dia. Dia frust sungguh dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Ada orang macam tu. Allah uji dia dengan satu ujian, dia tak boleh terima ujian tu. Dia tak boleh terima. Walaupun dia cuba untuk nak terima, cuba untuk nak tahan, cuba untuk nak tunjuk kuat dengan ujian yang Tuhan bagi kat dia, ternyata dia tak boleh tahan dengan ujian tu. Falyaqul, Nabi kata, maka hendaklah dia kata, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Maka hendaklah dia kata, ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umur aku, kalau sekiranya panjang umur ini baik untuk aku. Yang tu boleh kata. Tak boleh minta mati, tapi minta, ya Allah, kalau sekiranya hidup, kalau sekiranya panjang umur ni baik untuk aku,
biar aku hidup. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan biarlah aku mati kalau sekiranya mati itu baik untuk aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak boleh cakap benda ni. Kita selalu dengar orang buat ulasan cara mudah. Kan? Kita duduk dalam masyarakat. Masyarakat ni Tuhan bagi mulut seorang satu. Tuhan bagi akal seorang fikir. Maka manusia yang duduk dalam masyarakat ni, dia fikir cara dia. Dia bercakap apa dia nak cakap. Dia tengok satu orang ditimpa musibah, dia fikir lagu dia kata lagu dia nak kata. Dia kata, apalah hang ni, baru banyak tu kena tak boleh tahan. Banyak orang cakap macam tu. Pasal apa? Pasal ujian tak kena dia. Ujian kena orang. Dia cuba nak menilai berat ringan ujian pada orang itu dengan ukuran pada diri dia yang tak ditimpa ujian. Maka selalu pun manusia macam tu. Dia suka merendahkan orang, dia suka meremehkan orang, dia suka kata orang tak tahan, dia suka kata orang lemah, dia suka kata macam-macam yang tak elok dia kata dekat orang. Sedangkan ujian yang sama yang Allah kenakan dekat orang tu, kalau kena dia, belum tentu dia boleh tahan macam mana yang orang tu tahan. Ini agama ajak kita, tuan-tuan. Agama ajak kita supaya kita tidak fikir diri kita saja. Tapi kita fikir bersandarkan kepada tunjuk yang diberikan oleh agama. Agama tak suka kita menjadi manusia yang suka memandang remeh kepada orang lain. Itu sebab Nabi SAW dah sebut dalam hadis dia. Bila Nabi SAW kata tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hati dia ada sebesar zarrah daripada takabur. Nabi kata macam tu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sikit daripada sifat takabur. Sahabat terus tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana dengan orang yang suka pakai elok-elok, kasut elok dan sebagainya, adakah orang ini takabur? Nabi kata, tak, itu bukan takabur. Tapi takabur itu, Nabi kata, ialah satu batarul haq. Dia menolak kebenaran. Bila orang buat main kat dia ayat Quran itu benar, dia tolak. Bila orang main kat dia hadis Nabi itu benar, dia tolak. Dia tolak ayat Quran, dia tolak hadis Nabi. Dia nak pakai akal dia. Itu takabur. Wa ghamtun nas. Dan yang kedua, takabur itu ialah orang yang suka meremeh dan memandang hina, memandang rendah kepada orang lain. Dia tengok orang tu, dia kata orang tu, macam-macam benda tak elok dia kata kat orang tu. Bermakna dia memandang hina kepada orang lain. Orang yang memandang orang lain hina dan berasa diri dia hebat, ini orang takabur, mengikut tafsiran Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kita ambil iktibar daripada hadis-hadis yang kita baca tadi, dan mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan orang-orang yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.